Ya Allah Ta'ala beri kepada mereka rasa berani untuk melakukan kebaikan, berani untuk melakukan amal soleh, berani untuk melakukan kebajikan di kalangan manusia, baik sesama manusia, buat kebajikan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Walahum yahzanun, dan tiadalah mereka itu berduka cita. Mereka dia, kalaulah ada apa-apa halangan-halangan, cobaan-cobaan, dugaan-dugaan, mereka harungi dengan rasa tabah, cekal dan berlapang dada. Itu maksud walahum yahzanun. Maka apa yang diterangkan oleh penyusun kitab ini, Tuhan menyatakan bahawa ada 4 golongan kaum yang sedang menghadapi seruan Nabi Muhammad SAW pada zaman permulaan tersiarnya agama Islam, iaitu pertama, orang-orang terdahulu yang telah beriman, yang percaya dengan kebangkitan pada Nabi. Yang kedua, walladzina hadu, orang-orang yang beragama Yahudi. Jadi yang pertama sekali golongan disebut dalam ayat 62 ni, pertamanya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang percaya dengan kebangkitan para nabi. Antaranya kalau kita lihat dalam sejarah ialah golongan pemeluk agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS. Mereka yang tidak menyembah berhala, gitu. Walladzina hadu, orang-orang yang beragama Yahudi yang mengikuti syariat Nabi Musa AS yang ada di dalam kitab Taurat, gitu. Yang ketiga, wan nasara, adalah orang-orang yang beragama Nasrani yang mengikuti syariat Nabi Isa AS yang ada dalam kitab Injil. Ini wan nasara. Al-Yahud walladzina hadu, mereka yang beragama Yahudi, atau sekarang ini dikenali sebagai Judaism. Itu dia. Dan yang ketiga, Nasara, orang beragama Nasrani yang mengikuti syariat Nabi Isa AS yang dalam kitab Injil, yang sekarang ini dikenali sebagai Christianity. Walaupun di segi akidah mereka ini tersesat kerana menganggap Tuhan itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Apa makna 3 dalam 1, 1 dalam 3 ni? 3 Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus ni bercantum jadi Tuhan yang satu. Dan tiap-tiap mereka, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Suci ini memiliki sifat ketuhanan. Yang ini yang menjadi kepercayaan orang Kristian yang sebenarnya lari dari kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi mereka mengaku mereka mengikut ajaran Nabi Isa AS. We are following Jesus. Jesus teachings, Jesus gospel. Yang mereka mengaku mereka ikut ajaran Nabi Isa, tapi mereka menganggap Nabi Isa sebagai Son of God, anak Tuhan. Sedangkan kita percaya Nabi Isa itu hanyalah seorang Rasul, seorang Nabi, bukan anak kepada Tuhan. Kerana kita percaya Tuhan itu sifatnya Maha Esa. Dan Allah Ta'ala tegaskan, Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala tegaskan dalam Quran. Dan Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Allah Ta'ala tegaskan, sesungguhnya kafirlah mereka yang mengatakan sesungguhnya Allah ini 3 dalam 1, 1 dalam 1 dalam 3, 3 dalam 1. Thalith yang ketiga, thalathah daripada 3. Itulah dia. Maka Allah Ta'ala kata kafirlah mereka yang menganuti kepercayaan, kepegangan seperti ini. Itu dia. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wan nasara, orang-orang yang beragama Nasrani yang mengikuti syariat Nabi Isa AS. Pun begitu dikatakan bahawa ada dalam masyarakat Kristian ada mazhab-mazhab tertentu yang tidak menerima kepercayaan Trinity ini. Mereka tetap berpegang bahawa Nabi Isa itu, Allah Ta'ala itu Maha Esa. Nabi Isa itu adalah utusan Allah Subhanahu
wa taala. Namun majoriti umat Kristian di dunia menganut kepercayaan Trinity yang sesat ini, wallahu alam. Dan yang keempat, wasabiin, itu orang-orang yang mencari agama yang dahulunya penyembah bintang-bintang dan lainnya. Jadi wasabi ini orang yang mencari agama. Dulu mereka ni menyembah, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah api, ada yang menyembah benda-benda lain yang disifatkan sebagai Tuhan, tetapi mereka masih lagi mencari kebenaran. Ini yang dikatakan sebagai wasabiin. Sebaik saja datang seruan agama Islam kepada golongan ini, kata pengarang kitab ini, jika mereka beriman dan percaya kepada Allah, percaya kepada hari kemudian, disertai pula berbuat amal soleh mengikut ajaran agama Islam, niscaya Allah Ta'ala sediakan pahala di akhirat. Mana kalau mereka, 4 golongan ini, kalau mereka mengikut ajaran Islam, mereka memeluk agama Islam, dan berpegang dengan kepercayaan yang adalah agama Islam, rukun imannya, rukun Islamnya, mereka melakukan amal soleh, meninggalkan perkara-perkara maksiat, apa yang berlaku? Falahum ajruhum inda rabbihim, niscaya Allah Ta'ala akan sediakan pahala di akhirat, sebagai upah di atas keimanan mereka. Keimanan mereka ni Allah Ta'ala sediakan ganjaran nanti yang istimewa di alam akhirat nanti, iaitu syurga. Kemudian di samping di dunia, mereka tidak akan hidup dalam ketakutan dan tiada berduka cita. Di dunia, wala khaufun alaihim, mereka tidak akan rasa takut, tidak akan rasa ragu-ragu terhadap kepercayaan agama Islam. Mereka akan memegang agama Islam ini seperti mana yang Nabi sebut.